Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa lagi kita pada video kali ini, Pendidikan Islam tahun 5. Kita masih lagi dalam bab tayamum bahagian yang kedua. Sebelum kita teruskan, mari kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, dalam video sebelum ini kita telah belajar berkaitan dengan pengertian tayamum, sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dan juga perkara rukun dan sunat bertayamum. Jadi pada kali ini kita akan belajar pula perkara-perkara yang membatalkan tayamum dan tata cara bertayamum. Baiklah, mari kita teruskan melihat perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Perkara pertama yang membatalkan tayamum ialah melakukan semua perkara yang membatalkan wuduk. Apakah perkara yang membatalkan wuduk? Ya, membatalkan wuduk bersentuhan kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram, tidur yang tidak tetap punggung, hilang akal disebabkan mabuk, pitam, sakit ataupun gila, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan, keluar sesuatu benda sama ada daripada kubul ataupun dubur. Itulah perkara-perkara yang membatalkan wuduk dan juga tayamum. Perkara kedua yang membatalkan tayamum ialah ada air selepas bertayamum sebelum solat. Maksudnya macam mana? Ya, apabila kita selesai sahaja bertayamum dan kita hendak solat, kemudian sebelum kita hendak solat, air pun sudah ada. Jadi tayamum yang kita ambil sebelum kedatangan air tidak sah lagi dan tidak boleh digunakan dalam solat. Jadi apa perlu kita buat? Kita perlu ambil wuduk lah sebab air sudah ada. Seterusnya, perkara ketiga yang membatalkan tayamum ialah sembuh dari sakit dan boleh menggunakan air. Okey, contohnya seperti andaikan seseorang dia terkena penyakit. Penyakit itu apabila ia terkena air atau menggunakan air, penyakit dia bertambah mudarat. Jadi selama mana dia sakit, dia tidak boleh berwuduk dan dia perlu bertayamum untuk menunaikan solat dan ibadah lain. Jadi apabila ia telah sembuh, maka dia tidak boleh lagi menggunakan tayamum sebagai pengganti kepada wuduk. Walaupun seseorang itu masih lagi bertayamum dan kemudian dia sembuh, jadi tayamum yang dia ada ketika itu terbatal. Seterusnya, perkara yang membatalkan tayamum ialah telah luput waktu solat. Contohnya, kamu bertayamum untuk melaksanakan solat zuhur. Maka kamu solat zuhur. Kemudian apabila masuk saja solat fardu asar, automatik tayamum yang kamu ada tadi sudah terbatal. Sebab apa? Masuk sahaja waktu solat asar, tidak boleh lagi kita gunakan tayamum pada waktu zuhur. Ini kerana tayamum hanya boleh dilakukan untuk satu kali sahaja solat fardu. Baiklah, perkara yang seterusnya yang membatalkan tayamum ialah murtad. Apa itu murtad? Murtad ialah keluar daripada Islam, keluar daripada agama Islam, dia menjadi kafir. Apabila dia bertayamum, dia mengaku, dia berikrar dia itu murtad, maka tayamum yang dia ada terbatal. Seterusnya ialah tata cara bertayamum. Bagaimana cara-cara kita hendak bertayamum? Mari kita lihat. Langkah yang pertama ialah tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci.
Langkah kedua pula ialah nipiskan debu pada kedua-dua tangan. Okey, selepas kita tekap tangan kita pada debu tadi, kemudian kita nipiskan dia. Bagaimana menipiskannya? Kita lagakan kedua-dua tangan kita yang ada debu supaya debu-debu yang lebih pada tapak tangan kita akan menjadi nipis dan tidak terlalu tebal. Apabila kita menipiskan debu, pastikan debu yang kita tipis tidak terjatuh ke dalam bekas debu yang kita akan gunakan nanti. Baiklah, langkah yang ketiga ialah sapukan debu suci ke muka sambil berniat tayamum. Bagaimana niat tayamum? Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Baiklah, seterusnya langkah yang keempat ialah ulangi tekap kedua-dua tapak tangan pada debu tanah yang suci dan nipiskannya. Seterusnya langkah yang kelima ialah sapukan debu yang suci pada tapak tangan kiri ke bahagian bawah tapak tangan kanan hingga ke siku. Dan langkah yang terakhir ialah ulangi menyapukan debu yang suci pada tapak tangan kanan ke bahagian bawah tapak tangan kiri hingga selesai. Jadi itulah dia tata cara bertayamum. Tapi ada beberapa perkara yang perlu awak ambil perhatian apabila kita bertayamum. Yang pertama, pastikan debu tanah yang digunakan tidak bercampur dengan najis, kapur ataupun tepung. Kedua, jangan gunakan debu yang telah digunakan, iaitu debu yang mustakmal. Ketiga, sekali tayamum hanya untuk satu solat fardu sahaja dan beberapa solat sunat, selagi mana tidak luput waktu solat fardu itu. Jadi sekadar itu sahajalah perkongsian saya pada video kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.